Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 7 kes berada dalam kategori 5. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Jumlah kes baru terus menunjukkan pengurangan sebanyak 1,357 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 121,957 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 1,165 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi Bru Health, manakala 192 adalah dari hasil 1,870 ujian makmar RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 5,170 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 105,218 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 16,561 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 6.7%. Dalam pada itu, 213 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital, manakala seramai 16,348 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua juga menjelaskan mengenai pencapaian program vaksinasi kebangsaan sejak 17 Mac 2022. Sehingga 17 hari bulan Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 59.4% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Semasa sidang media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua juga mengkongsikan maklumat epidemiologi terkini mengenai COVID-19 yang sedang berlaku di negara ini. Tren jumlah harian kes COVID-19 menunjukkan penurunan di mana effective reproduction number RT juga telah menurun daripada 0.95 seminggu yang lalu kepada 0.66 pada gelombang ketiga ini. Sebanyak 108 kes telah dimasukkan ke hospital dan dikategorikan di dalam kategori 4 atau 5, di mana 60 daripadanya adalah disebabkan oleh jangkitan COVID-19, iaitu 50 kes dalam kategori 4 dan 10 kes dalam kategori 5. Setakat ini, tidak ada kes yang memerlukan bantuan mesin ECMO di dalam gelombang ketiga ini. Sementara itu, 48 kes lain di dalam kategori 4 atau 5 adalah mereka yang dimasukkan ke hospital kerana masalah-masalah kesihatan yang lain dan kebetulan dijangkiti pula oleh COVID-19. Graf yang tertera di skrin sekarang ialah jumlah harian kes yang dimasukkan ke dalam kategori 4 dan kategori 5 semasa gelombang ketiga ini. Graf ini menunjukkan jumlah kes di dalam kategori 4 dan 5 yang terus berada di tahap yang rendah walaupun jumlah kes harian semasa gelombang ketiga ini jauh lebih tinggi dari jumlah kes semasa gelombang kedua dulu. Dengan hanya 0.05% daripada keseluruhan kes di dalam gelombang ketiga ini dikategorikan di dalam kategori 4 dan 5. Ini bermakna
99.95% dari kes hanya menghidap tanda-tanda jangkitan atau gejala yang ringan atau sederhana sahaja. Juga dikongsikan mengenai keberkesanan vaksin terhadap pencegahan kesan jangkitan yang teruk dalam kalangan orang-orang dewasa. Bagi setiap 10,000 orang yang menerima 3 dos vaksin, 5.7 orang akan dikategorikan di dalam kategori 4 atau 5. Bagi setiap 10,000 orang yang menerima 2 dos vaksin pula, 13.7 orang akan dikategorikan di dalam kategori 4 atau 5. Bagi setiap 10,000 orang yang menerima 1 dos vaksin, 36.6 orang akan dikategorikan di dalam kategori 4 atau 5. Manakala bagi setiap 10,000 orang tidak mendapatkan vaksin COVID-19 pula, 72.5 orang akan dikategorikan di dalam kategori 4 atau 5. Kedutaan Republik Turki menganjurkan kempen derma darah sebagai tanggungjawab sosial warga kedutaan berkenaan sekaligus meningkatkan simpanan tabung darah di negara ini. Inisiatif juga dirasmikan susulan gelombang ketiga pandemik COVID-19 yang melanda negara. Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam menyatakan demikian semasa menyertai kempen derma darah bersama kaki tangan kedutaannya. Kempen diadakan di Pusat Derma Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha di Ibu Negara. Kedutaan Demokratik Republik Timur Leste di negara ini kemarin mengadakan sambutan Hari Wanita Antarabangsa di kediaman Duta Besar Istimewa dan Mutlak Timur Leste di negara ini. Pengisian acara seminar bertema Breaking the Bias. Ia diungkayahkan sebagai memberi pengiktirafan dan menghargai pencapaian wanita di seluruh negara ini dan seluruh dunia. Hadir Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Seminar dihoskan oleh Puan Ana Gutierrez, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Timur Leste ke negara ini dan disampaikan oleh 4 penceramah. Juga hadir Puan Yang Terutama Jocelyn R. Tirol Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara ini dan Puan Yang Terutama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini. Pasukan Pemantau Antarabangsa Mindanao Negara Brunei Darussalam ke-18 dan Independent Decommissioning Body Verification, Monitoring and Assistance Team ke-4 akan menyertai misi pengaman ke Mindanao Republik Filipina. Sehubungan itu, Majlis Doa Selamat diadakan di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Qadir, Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis diikuti dengan penyampaian cenderamata kepada ahli-ahli kontingen dan sembahyang sunat doha. Juga hadir Awang Sulaiman bin Alidin, Timbalan Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis di Raja Brunei. Bulan Ramadan yang akan menjelma tidak lama lagi setentunya disambut dengan pelbagai persediaan dan lazimnya di negara ini pengundian buah kurma kurnia pribadi melalui Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Di daerah Belait, lebih 33,000 kotak kecil kurma kurnia pribadi diserahkan ke Jabatan Daerah Belait untuk diagih-agihkan kepada anak-anak buah mukim dan kampung yang beragama Islam melalui para penghulu mukim dan ketua kampung. Sementara itu, di daerah Temburong, lebih 4,000 kotak kecil kurma kurnia pribadi diagihkan kepada 5 buah mukim di daerah berkenaan sebelum menjelangnya bulan Ramadan. Beralih ke berita luar negara, Presiden Amerika Tuan Joe Biden dan Presiden China Tuan Xi Jinping berbincang hampir 2 jam kemarin melalui panggilan video. Menurut Rumah Putih, kedua pemimpin membincangkan isu pencerobohan Rusia di Ukraine.
Media negara China berkata Tuan Xi menggariskan konflik seumpamanya bukan untuk kepentingan sesiapa. Perbincangan tersebut dibuat di tengah-tengah amaran Amerika yang Moskow telah meminta bantuan ketenteraan dan ekonomi dari Beijing ketika peperangan semakin berterusan dan sekatan-sekatan telah melumpuhkan ekonomi Rusia. Rusia bagaimanapun menafikan membuat permintaan tersebut dan China turut menjelaskan bahawa laporan tersebut adalah palsu. Beijing setakat ini menolak untuk mengkritik Kremlin berkaitan konflik tersebut. China dan Rusia bulan lalu mengumumkan rakan kongsi strategi yang baharu dan Washington bimbang China akan membantu Rusia meminta sekatan ekonomi itu. Akan tetapi peperangan tersebut mungkin memaksa China untuk mengambil tindakan yang seimbang. NATO telah menghantar lebih 20,000 anti-kereta kebal dan senjata lain ke Ukraine sejak konflik bermula pada 24 Februari lalu. Namun pakatan itu enggan menghantar sebarang tentera dan mengenakan zon larangan penerbangan di Ukraine bagi mengelak konflik lebih besar. Tentera Perancis tiba di pangkalan udara Estonia untuk berkhidmat dalam operasi NATO di rantau itu. Sejak pencerobohan itu, sekutu-sekutu NATO telah menghantar kapal-kapal, pesawat-pesawat dan tentera tambahan ke wilayah-wilayah mereka di timur dan tenggara Eropah bagi menyokong pencegahan dan pertahanan pakatan. Presiden Amerika Syarikat telah berulang kali berkata yang negaranya tidak akan menghantar tentera ke Ukraine, akan tetapi akan mempertahankan wilayah NATO. Jurucakap Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata yang pengakhiran pandemik COVID-19 masih jauh dengan memetik lonjakan kes dalam data mingguan terbaharunya. Agensi Kesihatan Bangsa-Bangsa Bersatu itu juga terdahulu berkata fasa akut pandemik mungkin berakhir tahun ini, akan tetapi akan bergantung pada bagaimana cepatnya dunia dapat mencapai sasarannya untuk memvaksinasi 70% penduduk di setiap negara. Menurut WHO, selepas lebih dari sebulan penurunan, kes jangkitan COVID-19 mula melonjak di seluruh dunia minggu lalu dengan sekatan-sekatan pergerakan dilaksanakan di Asia dan wilayah China dalam usaha membendung penularan. Penghantaran pertama rawatan antiviral Pfizer Paxlovid telah tiba di China Khamis lalu dan 5 syarikat China akan mengeluarkan versi generik pil oral itu. Pengawal selia ubat-ubatan China memberikan kelulusan bersyarat bagi mengimport pil Paxlovid pada 11 Februari lalu. Menurut pentadbiran produk perubatan kebangsaan, pil tersebut akan diberikan kepada golongan dewasa yang mengalami simptom jangkitan COVID-19 ringan ke sederhana dan yang berisiko tinggi mengalami sakit yang teruk. Para pesakit perlu mengambil ubat tersebut seperti yang ditetapkan oleh doktor dan mengambil perhatian terhadap sebarang interaksi ubat. Pentadbiran tersebut juga meminta pemegang kebenaran pemasaran ubat berkenaan untuk meneruskan kerja-kerja penyelidikan yang berkaitan, memenuhi syarat-syarat dalam tempoh yang ditetapkan serta menghantar kajian yang tepat pada masanya. Sukan Liga Perdana Inggeris, satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Dalam perlawanan tersebut, Wolverhampton Wanderers tewas kepada Leeds United. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.